Assalamualaikum semua. Pada hari ini, kita akan meneruskan PDPR Bahasa Melayu masih dalam tema kebersihan dan kesihatan dalam unit aktifkan diri, dan fokus kita pada hari ini ialah fokus tata bahasa, iaitu mengenal pasti kata arah dan membina ayat dengan menggunakan kata arah mengikut konteks. Baik, murid-murid, apakah yang dimaksudkan dengan kata arah? Baik, kata arah ialah perkataan yang digunakan untuk menyatakan kedudukan, hala atau jurusan. Baik, kata arah biasanya didahului dengan kata sendi nama. Sebelum ni kita dah belajar tentang kata sendi nama. Apa dia contohnya? Di, ke, kan? Jadi, kata arah ni pula. Contoh-contohnya. Okey, baik. Atas, bawah. Ini kata arah, ya. Luar, dalam, hadapan, tepi, sebelah. Dan sebenarnya banyak lagi. Ini contoh-contoh sahaja. Macam yang cikgu kata tadi, biasanya didahului dengan kata sendi nama. Baik, kadang-kadang kita tulis macam di atas, di bawah, ke hadapan, ke tepi, di sebelah, kan? Jadi, dia biasanya kata arah ni didahului dengan kata sendi nama yang telah pun kita pelajari sebelum ini. Sekarang kita lihat contoh ayat yang menggunakan kata arah di bawah tajuk menjaga kebersihan almari baju. Bagus tajuk ni. Gambar yang pertama, di hadapan almari. Gambar yang kedua, di sebelah pintu. Gambar yang ketiga, dari dalam almari. Gambar yang keempat, di atas katil. Gambar yang kelima, bahagian bawah. Gambar yang keenam, bahagian luar. Ya, murid-murid, perkataan-perkataan yang berwarna merah, hadapan, sebelah, dalam, atas, bawah, luar merupakan kata arah. Mari kita melengkapkan teks dengan menggunakan kata arah mengikut konteks. Baik, Yahya berdiri di hadapan almari bajunya. Almari itu di sebelah pintu. Dia hendak mengemas almari bajunya. Mula-mula, Yahya membuang habuk di belakang almari dengan penyapu bulu ayam. Kemudian, dia mengeluarkan semua pakaian dari dalam almarinya. Dia menyusun pakaian itu di atas katil. Katil itu letaknya di tepi almari. Apabila almari itu telah kosong, Yahya akan mengelap setiap tingkat di dalam almari. Dia mengelap dari bahagian atas hinggalah ke bahagian bawah. Dia juga mengelap bahagian luar. Apabila almarinya telah bersih, Yahya akan memasukkan pakaian ke dalam almari. Begitulah cara penggunaan kata arah dalam petikan menjaga kebersihan almari baju. Sekarang kita teruskan dengan latihan pilih kata arah yang betul. Baik, tajuknya beriadah untuk kecergasan. Di segi antara rumah Rizan dengan rumah Arif terdapat sebuah taman permainan. Mereka suka beriadah di situ. Baik murid-murid, apakah kata arah yang betul untuk diletakkan di sini?
di segi atau di antara. Ya, betul murid-murid. Jawapannya antara. Di antara rumah Rizan dengan rumah Arif, terdapat sebuah taman permainan. Mereka suka beriadah di situ. Baik, kita teruskan perenggan yang kedua. Di tengah atau belakang padang terdapat pelbagai alat permainan. Di tengah atau di belakang padang. Bagus. Ya, murid-murid, di tengah padang terdapat pelbagai alat permainan. Rizan suka bergayut pada palang besi dari kiri ke kiri atau kanan palang. Dari kiri ke kiri, dari kiri ke kanan palang. Mana satu jawapannya? Bagus. Jawapannya kanan. Dari kiri ke kanan palang. Rizan suka bergayut pada palang besi dari kiri ke kanan palang. Arif pula suka bermain di bawah atau atas papan gelongsor. Ya, murid-murid, Arif pula suka bermain di atas papan gelongsor. Kadang-kadang mereka bermain di trek. Trek itu terletak di tepi atau sisi taman. Ya, betul murid-murid. Trek itu terletak di tepi taman. Mereka akan berlumba dari sudut atau dari hujung trek ke hujung trek yang lain. Ya, betul tu. Mereka akan berlumba lari dari hujung trek ke hujung trek yang lain. Mereka juga bermain kejar-kejar di penjuru atau keliling taman. Ya, mereka juga bermain kejar-kejar di keliling taman. Aktiviti-aktiviti itu dapat mencerdaskan badan mereka. Mereka juga ceria apabila melakukan aktiviti di luar atau dalam rumah. Ya, mereka juga ceria apabila melakukan aktiviti di luar rumah. Baik murid-murid, cuba kita baca keseluruhan ayat ini. Keseluruhan petikan ini. Beriadah untuk kecergasan. Di antara rumah Rizan dengan rumah Arif, terdapat sebuah taman permainan. Mereka suka beriadah di situ. Di tengah padang, terdapat pelbagai alat permainan. Rizan suka bergayut pada palang besi dari kiri ke kanan palang. Arif pula suka bermain di atas papan gelongsor. Kadang-kadang, mereka bermain di trek. Trek itu terletak di tepi taman. Mereka akan berlumba lari dari hujung trek ke hujung trek yang lain. Mereka juga bermain kejar-kejar di keliling taman. Aktiviti-aktiviti itu dapat mencerdaskan badan mereka. Mereka juga ceria apabila melakukan aktiviti di luar rumah. Sekarang, mari kita cuba latihan yang seterusnya. Bina ayat menggunakan kata arah berpandukan gambar. Baik, gambar yang pertama dengan kata arah kiri. Afan menyepak bola menggunakan kaki kiri. Gambar yang kedua menggunakan perkataan bawah.
Amsyar meregangkan ototnya dengan membongkokkan badan ke bawah. Gambar yang ketiga menggunakan kata arah belakang. Ali berlari di belakang Hafiz dalam acara larian 100 meter. Seterusnya, gambar yang keempat menggunakan kata arah sebelah. Ruzain berjoging di sebelah Adriana sambil berbual. Gambar yang kelima menggunakan kata arah luar. Arissa dan rakan-rakannya bermain lompat tali di luar kawasan sekolah. Dengan itu, berakhirlah PDPR kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi.